Assalamualaikum kepada Puan Farhana dan rakan-rakan. Ni hao, Waalaikumsalam. Arun Sawat. Kami daripada Pulau 10 ingin membentangkan tentang pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. 3 objektif yang diperoleh pada tugasan kami ialah Objektif yang pertama adalah untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang kesepaduan nasional yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, kami berharap dengan kajian folio ini dapat menambah ilmu pengetahuan kami. okey, yang ketiga ialah untuk mempelajari proses pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Nama saya Muhammad Afiq Hafizuddin bin Sabri, nombor matrik 10 DAT 22F1025. Untuk pengetahuan anda, dalam pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia, terdapat 3 lapisan perpaduan yang perlu dicapai serta diusahakan bagi memantapkan kesepaduan nasional di Malaysia. Dan 3 lapisan perpaduan itu terdiri daripada perpaduan, kesepaduan dan juga penyatu paduan. Perpaduan ialah suatu bentuk kesatuan yang merupakan matlamat akhir yang diidamkan di dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita mempunyai pelbagai bangsa yang berbilang etnik, seperti contoh India, China dan juga Melayu yang bergabung membentuk perpaduan yang kukuh untuk membina negara yang aman dan harmoni. Yang kedua, kesepaduan, iaitu keadaan bersepadu dan menjadi kesatuan yang utuh seperti aman, stabil, makmur dan juga sejahtera. Dan yang terakhir ialah penyatu paduan, iaitu proses menyatu padukan usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan juga mediasi. Nama saya Siti Asfawni binti Yusof, nombor kad matrik 10 DAT 22F1037. Saya ingin membentangkan tentang 3 detik perpaduan. Contoh situasi detik perpaduan. Kesihatan, tempat kunjungan untuk memeriksa masalah kesihatan dan mendapatkan rawatan tidak kira apa jenis bangsa masyarakat Malaysia sekalipun. Makanan, pelbagai jenis makanan dimakan oleh rakyat Malaysia tanpa mengira rupa dan warna kulit. Pemain sukan seperti contoh Lee Chong Wei. Hampir semua rakyat Malaysia mengenalinya, tidak kira bangsa dan agama. Ianya tidak menjadi halangan untuk peminat menyokong ahli sukan tersebut sebagai pemain yang mewakili negara Malaysia. Seterusnya, 3 detik perbezaan, iaitu sambutan perayaan, pengebumian dan tempat kerja. Contoh, pengebumian. Pengebumian mempunyai kaitan dengan anutan agama seseorang. Agama tidak menghalang untuk seseorang penganut bersedih dan menghormati atas kehilangan salah seorang ahli keluarga yang berlainan agama dan bangsa. Sambutan perayaan. Detik perbezaan dalam sambutan perayaan di Malaysia jelas sekali kelihatan kerana sambutan perayaan selalunya mempunyai kaitan dengan kebudayaan dan agama yang pelbagai. Setiap warga perlu berjiwa besar dan berlapang dada dalam menghadapi isu sambutan perayaan sebagai suatu sambutan tahunan semua bangsa di Malaysia. Tempat kerja. Isu tempat kerja seperti memilih bangsa-bangsa tertentu dan syarat-syarat tertentu tidak harus timbul sebagai salah satu detik perbezaan yang akan menggugat perpaduan kaum, memandangkan pekerjaan tidak terikat kepada bangsa atau kaum. Saya Nur Ayuni binti Zainal, nombor matrik 10 DAT 22F1021. Okey, hari ini saya akan menjelaskan tentang maksud defisit sosial. Defisit sosial ialah isu dan hal yang belum selesai perlu diusahakan penyelesaiannya satu persatu. Ia juga memerlukan waktu dan kesabaran semua pihak bagi menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu,
Perancangan dan pelaksanaan pelan tindakan berasaskan 3 prinsip, iaitu tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Yang seterusnya, 3 perkara utama yang menjadi isu kepada divisi sosial yang perlu ditangani oleh pihak berkuasa ialah bahasa, agama dan pendidikan. Yang pertama dari segi bahasa. Perbezaan bahasa juga boleh menimbulkan perbalahan dalam kalangan rakyat. Perbalahan ini mungkin berlaku kerana salah faham, salah tafsir, penipuan dan sikap hipokrit antara penuturnya. Bahasa Melayu seharusnya diperkukuh dan diperluaskan penggunaan supaya menjadi ejen penyatu masyarakat. Yang kedua dari segi agama. Penganut pelbagai agama di Malaysia seharusnya berpegang teguh kepada ajaran masing-masing tanpa menyentuh dan mempertikai perbezaan agama. Perbezaan perlu diraikan manakala persamaan yang seharusnya dijadikan wasilah ke arah perpaduan. Terdapat pelbagai masalah yang timbul semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan yang berpunca daripada pertikaian agama. Yang ketiga dari segi pendidikan. Ketidakseragaman aliran, kandungan kurikulum serta penyampaian kurikulum perlu mengutamakan isu perpaduan sebelum menetapkan sesuatu keputusan. Status sekolah kerajaan, swasta, sekolah jenis kebangsaan, sekolah berasrama penuh, sekolah harian dan lain-lain seolah-olah mampu menimbulkan masalah kepada penyatuan rakyat. Saya Muhammad Rusyadi bin Rosli, nombor matrik 10 DAT 22F 1019. Pada era globalisasi kini, media sosial merupakan salah satu platform yang sering kali digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh itu, pihak kerajaan dapat menggunakan media sosial dalam proses penyatupaduan masyarakat di Malaysia. Terdapat 3 pengaruh media sosial dalam proses penyatupaduan yang diusahakan oleh pihak kerajaan ialah: Yang pertama, menyebarkan maklumat tentang budaya kaum-kaum yang wujud di Malaysia. Yang kedua, memaparkan tentang lagu-lagu kebangsaan, rukun negara dan iklan. Yang ketiga, wujudnya aplikasi media sosial untuk berkenalan dengan rakan baru yang berbeza etnik dan latar belakang. Rumusan yang pertama adalah setiap kaum mempunyai nilai dan budaya tersendiri serta unik. Justru, mana-mana nilai yang positif daripada budaya lain seperti budaya bekerja dan budaya perniagaan orang Cina boleh dikongsi bersama dengan kaum yang lain untuk berjaya. Yang kedua, kepelbagaian budaya dan nilai hasil daripada kewujudan masyarakat berbilang kaum di negara ini telah menjadikan negara ini unik. Keunikan ini perlu dipelihara untuk tetapan generasi akan datang dan pada masa yang sama menjadi contoh kepada negara luar. Yang ketiga, dalam sebuah negara yang berbilang kaum, setiap kaum mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam pembangunan negara. Oleh itu, saya berharap setiap kaum perlu saling bekerjasama dan menghargai peranan kaum-kaum yang lain agar menjadi sebuah negara yang maju. Dan yang terakhir ialah semua kaum perlu mengambil peluang dan berusaha untuk mengendali antara satu sama lain.